Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan diberkati dan dimurahkan rezeki. Okey guys, terima kasih kerana hadir lagi di dalam channel saya iaitu channel Deen Equal, dan terima kasih kerana telah subscribe dan juga follow channel saya. Hari ini guys, kita akan lihat satu channel, iaitu kita akan kembali ke channel Sri Cendekiawan guys. Terdapat satu topik yang agak menarik, iaitu mengenai Pancasila yang rakyat Malaysia perlu tahu. Okey, tanpa membuang masa, ayuh kita tonton video daripada Sri Cendekiawan ini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Sri Cendekiawan. Pada hari ini saya nak membahaskan mengenai satu topik yang menarik mengenai negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. Topik pada hari ini ialah mengenai Pancasila, iaitu satu benda, satu asas untuk bernegara, yang mana Pancasila ini kalau negara kita Malaysia sama taraf dengan rukun negara. Yes, betul. Kita Rukun ada negara. 5 rukun negara dan Indonesia juga ada 5 Pancasila. Okey, rukun negara kita semua kita tahu. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey, 5 rukun negara yang mana jika kita meninggalkan salah satu rukun ini bermakna kita bernegara dalam keadaan tidak lengkap. Maksud dia, kita belum mencapai taraf untuk bernegara. Jadi, mahu tidak mahu, kita perlu mengikut ke semua rukun negara yang telah digariskan oleh kerajaan Malaysia. Okey, dan hari ini kita akan tengok mengenai Pancasila, iaitu rukun negara bagi kerajaan Indonesia ataupun bagi negara Indonesia. Okey, Pancasila ini daripada 2 patah perkataan, iaitu panca dan yang kedua adalah sila. Okey, panca itu kita tahu adalah 5. Okey, panca bermaksud 5. Dan yang kedua adalah Panca sila tu yang 5. bermaksud asas. Okey, jadi Pancasila ni lebih kurang asas 5 ataupun 5 asas untuk bernegara. Okey, dan ada panitia untuk menggubal Pancasila ni, dia ada panitia-panitia dia. Okey, kita akan tengok 5 Pancasila. Okey, dan kalau kita tengok jata Indonesia, dia ada burung Garuda. Okey, burung elang yang besar, Garuda. Yang mana dekat dada dia tu dia ada macam lambang yang dipanggil sebagai lambang Pancasila. Okey, betulkan saya jika saya silap. Okey, dekat tu ada gambar padi, ada gambar bintang dan sebagainya. Okey, nanti yang saya akan masukkan gambar tersebut. Okey, Saudara kita tadi tu mengatakan bahawa jata negara Indonesia itu berbentuk Garuda. Tapi saya tidak tahu sama ada di Indonesia dia menggelar itu sebagai jata negara di Malaysia. Tetapi di Malaysia kami menggelar lambang harimau yang ada 2 ekor itu ialah sebagai jata negara yang menjadi simbolik dan juga kesatuan kami. dan Pancasila ada 5, iaitu pertama adalah ketuhanan yang esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okey, Pancasila dengan rukun negara walaupun fungsi dia sama, tetapi kalau kita tengok agak berbezalah dia punya point dia tu ataupun dia punya benda yang dimasukkan adalah benda yang berbeza, yang jauh sebenarnya berbeza. Kecuali pada poin yang nombor 1 ataupun pada perkara yang nombor 1, iaitu ketuhanan. Okey, negara kita juga kepercayaan kepada Tuhan. Indonesia pun sama, iaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Masa saya belajar dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris dulu, benda ini sebenarnya dibahas oleh pensyarah saya,
yang mana dia kata semasa Indonesia nak menubuhkan negara dia, ada perbahasan sama ada Indonesia nak menetapkan Tuhan yang Esa ataupun Tuhan yang satu, ataupun Indonesia nak jadi negara satu Tuhan. Maksudnya nak jadi satu Tuhan ke ataupun nak Tuhan yang satu. Jadi akhirnya berbahas dan sebagainya, dan Indonesia telah memilih mengambil Tuhan yang satu. Okey, maksud dia mereka percaya kepada Tuhan mengikut kepercayaan agama masing-masing. Okey, sama ada Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Okey, kemudian dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa juga, mereka perlu menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama. Okey, yang ketiga, mereka juga perlu menghormati kebebasan sesuatu agama untuk menjalankan ibadah. Okey, yang keempat, tidak memaksa agama ataupun kepercayaan itu kepada orang lain. Okey, maksud dia mereka boleh berdakwah, tetapi mereka tak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama mereka. Yang ni pada saya agak menarik juga, di mana kita tak tahu, saya sebagai orang Malaysia, saya tak tahu bagaimana sistem beragama di Indonesia, tapi saya dipahamkan tiada macam jabatan agama yang boleh mencegah orang Islam murtad ataupun orang Islam melakukan maksiat. Kalau di Malaysia, jika ada yang melakukan maksiat, kita akan laporkan kepada jabatan agama, mereka akan buat serbuan dan sebagainya. Begitu juga jika ada seseorang yang melafazkan sesuatu perkara yang macam boleh dianggap sebagai murtad. Contohnya macam Sajat ni adalah seorang lelaki pondan ataupun Sajat, waria. Okey, orang Indonesia panggil waria, itu wanita pria. Yang mana Sajat ni telah menyatakan bahawa afdal keluar Islam. Jadi apabila keluar kenyataan tersebut, Sajat ni biasanya akan dipanggil lah. Mereka akan dipanggil oleh jabatan agama, akan disoal dengan lebih lanjut dan sebagainya lah. Okey, itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia saya tak pasti macam mana, tetapi saya dimaklumkan pertukaran agama ni macam sesuatu yang biasa. Contohnya tahun ni ada artis, kita ambil konsep artis, ada artis yang Islam tiba-tiba jadi murtad masuk Kristian, kemudian ada artis yang bukan Islam dan sebagainya. Ada artis yang masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam balik dan sebagainya lah. Jadi mungkin ini yang dimaksudkan dengan tidak memaksa satu agama ataupun kepercayaan kepada orang lain. Okey, termasuk salah seorang itu saya lupa nama dia, yang berkahwin dengan kerabat Diraja Kelantan tu, model yang berkahwin dengan kerabat Diraja Kelantan. Saya difahamkan dia telah murtad pada tahun lepas dan masuk agama Kristian lah. Okey, konsep yang kedua dalam Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Okey, Indonesia ni kalau kita tengok, dia agak berbeza dengan Malaysia, di mana Indonesia ni dia lebih kepada rakyat. Sesuatu benda itu lebih kepada kerakyatan, merujuk kepada rakyat. Contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab, ini lebih kepada rakyat. Dia nak supaya rakyat itu terbela mengikut rukun negara dia lah, mengikut Pancasila. Okey, yang mana dalam konteks ini mereka Indonesia ni mengakui persamaan darjat. Okey, maksud dia setiap rakyat itu sama darjat. Tak kira dia suku apa, dia tak kira dia bangsa apa. Jika dia orang Indonesia, maka dia adalah sama darjat. Okey, tak ada yang lebih rendah dan tak ada yang lebih tinggi. Okey, kemudian dia juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bermaksud nilai kemanusiaan merupakan perkara yang penting ataupun perkara yang utama dalam negara Indonesia. Kemudian berani membela kebenaran dan juga keadilan. Okey, kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai sebahagian daripada manusia. Kerana itu dikembangkan sikap menghormati antara satu sama lain. Okey, yang ketiga dalam konsep Pancasila ialah Persatuan Indonesia. Okey, Indonesia memasukkan persatuan dalam Pancasila
menunjukkan bahawa persatuan ini adalah perkara yang cukup penting bagi negara Indonesia. Persatuan ini boleh merujuk persatuan ataupun kita panggil non-government organisation NGO lah. ataupun merujuk juga kepada parti politik ataupun berpersatuan. Okey, dalam Pancasila ni dia menyatakan bahawa persatuan ini mestilah diletakkan lebih tinggi daripada kepentingan diri sendiri. Maksud dia persatuan parti politik, kesatuan dan sebagainya ini perlu diletakkan oleh rakyat Indonesia lebih tinggi daripada kepentingan diri sendiri. Okey, kemudian dalam konteks ini juga mereka perlu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Okey, kemudian mencintai tanah air dan juga bangsa. Okey, dan bangga menjadi seorang Indonesia dan bertanah air Indonesia. Okey, yang ni kalau kita tengok memang betul lah. Kebanyakan orang Indonesia, bahkan hampir semua orang Indonesia begitu bangga menjadi rakyat Indonesia. Kita Malaysia pun samalah, kita pun bangga. Tetapi ada segelintir rakyat Malaysia yang memegang bendera terbalik dan sebagainya. Walaupun membenci kerajaan sekalipun, betul, kita tidak boleh menghina negara kita. Kita perlu sayang negara kita, kerajaan dan negara. Betul. Pernah terjadi satu kes di mana jata negara telah ditukar rupa, diletak gambar binatang yang tidak sepatutnya, dan lebih mengerikan lagi pernah saya rasa perkara ini berlaku pada tahun lepas. Diperlekehkan jata negara yang sepatutnya menjadi pimpinan dan juga menjadi lambang peribadi kita sebagai rakyat Malaysia diperlekehkan oleh orang rakyat Malaysia sendiri. Nanti saya akan tunjuk gambar dia apa, tetapi itulah berlaku, itu yang terjadi sebenarnya. Sungguh kecewalah kita, sebab kita menghormati kalau di Indonesia menghormati Pancasila, kalau di negara Malaysia kita menghormati jata negara dan juga rukan negara kita. Negara dua perkara yang berbeza. Kita boleh membenci parti politik tertentu, tetapi jangan sesekali menghina negara dengan meletakkan bendera terbalik dan sebagainya. Betul. Itu memang tidak patutlah. Okey, dan sangat memalukanlah kalau ada yang berbuat demikian. Okey, yang keempat dalam konsep Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Okey, yang keempat ni agak panjang. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Okey, maksud dia rakyat itu dipimpin dengan kebijaksanaan dalam mesyuarat dan juga perwakilan. Okey, pertama yang dimaksudkan dengan hikmah tadi ialah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Okey, maksud dia perlu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat melebihi kepentingan diri sendiri. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Okey, maksud dia mementingkan mesyuarat, perbincangan dalam mengambil keputusan yang mempunyai kepentingan terhadap negara dan juga masyarakat. Okey, kemudian yang kelima, yang akhir sekali ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okey kan, yang ni menarik keadilan sosial. Okey, maksud dia setiap rakyat mendapat hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Okey, pertama ialah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Okey, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang baik, yang bagus, yang mencerminkan sikap kekeluargaan. Okey, maksud dia mencerminkan amalan yang baik, membuat amalan baik dengan menganggap seluruh rakyat ini ataupun seluruh masyarakat Indonesia ini sebagai sebuah keluarga. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Okey, menghormati hak-hak orang lain. Kemudian menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Maksud dia peras ugut dan sebagainya. Okey, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras. Okey. Kalau kita tengok kelima-lima Pancasila ini memang dia kena kepada rakyat. Okey, maksud dia membincangkan mengenai kerakyatan, mengenai rakyat Indonesia itu. Dan kita faham kenapa benda ini berlaku, kerana
yang menggubal adalah pejuang-pejuang Indonesia pada waktu itu, pejuang-pejuang kemerdekaan, pejuang-pejuang negara. Jadi semangat dia lain macam. Okey, semangat dia berbeza dengan orang yang lahir dalam sebuah negara yang sudah merdeka. Betul. Okey, kalau kita tengok orang yang penting dalam ni adalah zaman Soekarno. Okey, dan Soekarno tu sendiri kita tahu dia adalah penggerak kepada kemerdekaan Indonesia. Dia orang yang berjuang untuk Indonesia. Betul. Dia orang yang mempunyai perasaan nasionalisme yang cukup tinggi. Okey, yang cukup tinggi. Jadi apa yang dia buat adalah berkaitan dengan rakyat. Okey, dia faham perasaan rakyat, bahkan dia sendiri menganggap dirinya sebagai rakyat, bukannya sebagai seorang pemimpin. Jadi dalam Pancasila Indonesia ni tak ada istilah VVIP ataupun very important person, tak ada. Okey, semuanya sama rata. Semuanya pergi kepada rakyat. Okey, sebab itulah kalau kita menghayati sebenarnya Pancasila ini betul-betul memberi inspirasi kepada kita, memberi inspirasi kepada seseorang pemimpin untuk mendahulukan rakyat. Okey, dalam pelbagai hal. Betul. Okey, maksud dia mereka tidak akan mementingkan diri sendiri, melainkan meletakkan hak rakyat sebagai yang utama. Okey, dan sebab itulah melalui Pancasila ini orang-orang Indonesia berjaya mengekalkan nasionalisme ataupun semangat kebangsaan mereka sehingga hari ini. Sebab itulah orang Indonesia ni dia kuat semangat nasionalisme. Mungkin disebabkan oleh mereka faham apa itu Pancasila. Okay, saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia guys, penerangan daripada Sri Cendekiawan Channel ini mengenai Pancasila, yang mana rakyat Malaysia perlu tahu. Bukan setakat kita mengetahui tentang rukun negara kita, tetapi adakah lebih baik juga kita memahami tentang Pancasila yang ada di Indonesia. Dan mengikut kepada penerangan daripada channel Sri Cendekiawan ini, nampak sekali bahawa kelahiran Pancasila itu adalah betul-betul daripada golongan-golongan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan, yang berani mati untuk rakyat dan tidak pernah meletakkan diri mereka di kalangan mereka yang tertinggi, tetapi sama tarafnya seperti rakyat-rakyat biasa. Dan saya rasa itulah cetusan-cetusan itulah yang mewujudkan Pancasila dan diserapkan di dalam hati rakyat Indonesia. Okey guys, jangan lupa pergi ke channel Sri Cendekiawan ini sebab dia mengampilkan isu-isu yang menarik tentang Indonesia dan juga sejarah-sejarah yang ada. Dan jangan lupa jika anda suka dengan reaction saya guys, pastikan anda like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.